Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, tengok kita bersalsa pula petang ni tiba-tiba. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Harap-harap semua sihat di rumah di petang Ahad yang indah ini. Nama saya Hanif Sean dan tadi saya sajalah bersalsa sikit sebab mata pelajaran kita nak belajar ialah sains sukan. Tetapi sebelum itu saya nak sarankan kepada anda semua di rumah, pastikan kita mematuhi SOP. Dengan kes yang banyak ni, memang sudah menjadi tanggungjawab kita memutuskan rantaian COVID-19. Macam mana patuhi SOP? Pastikan nombor 1, kita memakai pelitup muka, iaitu dari atas hidung, kita tarik sikit, sehingga bawah dagu. Nombor 2, pastikan kalau keluar, kalau ada orang di sebelah anda mempunyai jarak sosial yang cukup, sekurang-kurangnya 1 meter. Dan yang ketiga, tangan kita kena sentiasa bersih, basuh dengan air dan sabun secukupnya. Baiklah, hari ini macam saya cakap tadi, kita ingin mempelajari mata pelajaran sains sukan di Sukses SPM 2021. Dan sebelum tu, kalau kita nak tahu siapa yang mengajar hari ini, cikgu mana, lelaki ke perempuan ke apa, kita tengok dulu profil guru. Ya, kita dah tengok dah profil guru kita yang saya rasa datang dari jauh pantai timur. Nama Cikgu Wan Azlin daripada SMK. Tell you what, kita bagi cikgu lah perkenalkan diri. Assalamualaikum, selamat datang Cikgu Wan Azlin. Waalaikumsalam. Nak panggil Cikgu Wan, Cikgu Azlin. Yang mana selesa? Cikgu Wan lebih mudah saya Cikgu rasa. Wan lebih mudah. Cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri dulu kepada adik-adik kita di rumah. Ya, saya Cikgu Wan Azlin Shah bin Wan Abdullah dari SMK Zainab 2, Kota Baru. Alhamdulillah, selamat bertemu, sama-sama kita berkongsi ilmu pada hari ini. InsyaAllah cikgu, dan saya tengok cikgu mempunyai 31 tahun pengalaman. Ya. Itu dah hampir habis umur saya dah cikgu tu. Umur pun dah dekat dengan pencen lah. Alhamdulillah cikgu, Alhamdulillah insyaAllah. Ya. Sampai ke pencen boleh sentiasa memberi bakti kepada masyarakat kita. InsyaAllah, selagi mampu. Cikgu, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, saya nak menjemput dulu cikgu untuk mensanitasikan tangan. Silakan cikgu. Okey, sama. Terima kasih. Silakan cikgu dahulu. Baiklah, dan saya juga Sama-sama semua kita pastikan kita jaga kebersihan. Pastikan tangan biasa sentiasa dibasuh dengan air ataupun sanitasi. Okay? Betul tu cikgu. Thank you cikgu. Cikgu yang menjalankan tanggungjawab saya tadi untuk mengingatkan kembali mengenai SOP adik-adik di rumah. Pastikan kita sentiasa mempraktikkan SOP COVID-19. Seterusnya, kita cikgu, bukan kita berdua sahaja di studio hari ini dalam mata pelajaran kita hari ini. Kita ada juga pelajar-pelajar di rumah. Pelajar pun ada juga. Betul cikgu. Terima kasih. Mungkin kita boleh jumpa dengan pelajar-pelajar kita di rumah. Alhamdulillah, insyaAllah. Baiklah, kita sebenarnya ada 6 pelajar daripada 3 sekolah yang berbeza. Mungkin kita boleh jumpa mana adik-adik kita. Cuba lambai sikit adik-adik. Ya, tu dia. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Baiklah, saya ingin menyebutkan nama anda satu persatu. Dan lepas tu perkenalkan diri anda, perkenalkan daripada sekolah mana dan juga boleh kongsi cita-cita nak jadi apa nanti. Kita bermula dengan Nur Muhammad Firman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Muhammad Firman bin Muhammad Hussein dari SMK Zainab 2. Cita-cita saya ingin menjadi cikgu PJ. Tu dia cikgu PJ, mungkin ikut jejak langkah cikgu Wan kita ya. InsyaAllah. Hari ini. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada Muhammad Fikri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fikri Berzikifli, sekolah SMK Zainab 2. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru dalam pendidikan jasmani. Alhamdulillah, cikgu. Dah 2, tinggal waris ada 2 lagi. Betul cikgu, saya rasa sihat ada pelajar-pelajar kita di rumah hari ini ya. Baiklah, itu seterusnya kita ada Nur Zuhaira. Yang mana Nur Zuhaira kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zuhaira dari sekolah SMK Penambang. Cita-cita saya ingin menjadi doktor. Alhamdulillah.
Alhamdulillah cikgu, saya boleh rasa merawat untuk kesihatan kita. betul cikgu. InsyaAllah. Saya sebenarnya seorang ahli fizioterapi, so nanti mungkin kita boleh bekerja sama-sama di hospital. InsyaAllah kita jumpa Zuhaira. Seterusnya kita ada Wan Nur Ardini. Perkenalkan diri anda, Wan Nur Ardini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Ardini binti Wan Nur Azahar daripada SMK Penambang. Cita-cita saya juga ingin menjadi seorang doktor. Alhamdulillah. Saya rasa wakil-wakil dari SMK Zainab 2, cikgu-cikgu jasmani. Wakil-wakil daripada SMK Penambang, doktor-doktor. Kita tengok sekolah seterusnya, SMK Putra. Apa cita-cita murid-murid kita di rumah? Silakan Nur Fazlin. Ni sekolah sukan ni. Sekolah sukan? Ya. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fazlin Nadira binti Muhammad Fauzi. Bersekolah di SMK Putra. Cita-cita ingin menjadi seorang pegawai polis. Polis ni. Jadi? Menjaga keselamatan. Menjaga Sama juga, keselamatan. jaga keselamatan. Betul. Saya rasa mereka ni semua berwawasan cikgu. Ya, Alhamdulillah. Dan seterusnya daripada sekolah yang sama, kita ada Nur Ayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ayuni Zulaika binti Muhammad Zulkifli dari SMK Putra. Cita-cita menjadi seorang doktor. Ya, Alhamdulillah cikgu. Saya rasa kita ada bakal-bakal doktor, cikgu-cikgu di sini, ahli-ahli yang ingin membantu masyarakat. Saya rasa insya-Allah ya. InsyaAllah. Betul. Negara kita dalam keadaan selamat, insya-Allah. Betul cikgu, insya-Allah ya. So dengan itu cikgu, saya harap-harap adik-adik semua sihat kat rumah dan jangan ke mana-mana, anda semua juga, sebab kita ingin berehat sebentar saja cikgu. Pastikan anda sentiasa bersama kami kejap lagi di Sukses SPM 2021. Selamat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Subjek paling saya gemari ialah subjek sains sukan kerana saya dapat mengetahui pelbagai ilmu seperti mengenal pasti masalah pergerakan satah digital, satah frontal dan satah melintang. Selain itu juga, pengetahuan dalam mata pelajaran ini dapat saya aplikasikan dalam latihan untuk meningkatkan prestasi saya dalam bersukan. Saya memilih subjek sains sukan kerana banyak peluang pengajian yang disediakan di peringkat yang lebih tinggi dan kursus yang ditawarkan juga banyak berkaitan dengan subjek ini. Dengan ini, saya sudah mempelajari asas dalam bidang pengurusan, kejurulatihan dan lain-lain. Bukan itu saja, apa yang saya pelajari dalam subjek ini saya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian saya. Untuk bertuan rakan-rakan sekalian, subjek sains sukan ini merupakan satu cabang dalam sains yang mengkaji respon manusia terhadap aktiviti fizikal. Disebabkan hal inilah, subjek ini telah banyak membantu saya untuk memahami tindak balas manusia seperti sistem saraf, sistem otot, organ dan sebagainya. Didik TV KPM. Ya, anda masih bersama kami, bersama saya Hanif Sean di Sukses SPM 2021. Ya, so, Alhamdulillah kita sebenarnya macam-macam nak belajar hari ini mengenai mata pelajaran sains sukan. Saya sebagai seorang ahli fizioterapi juga saya begitu gemar subjek ini sebab apa yang kita belajar hari ini insya-Allah boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Tentunya saya bukan kesorangan, saya ditemani oleh seorang guru yang cemerlang dengan 31 tahun pengalaman iaitu Cikgu Wan Azlin ya daripada SMK Zainab 2 Kota Baru Kelantan. Cikgu daripada Pantai Timur cikgu datang ya. Baiklah cikgu. So terangkan, mungkin cerita sikit apa yang kita nak belajar hari ini cikgu. InsyaAllah hari ini kita akan belajar yang berkaitan dengan pergerakan dan asas pergerakan. Yang penting asas pergerakan. Kerana asas ini daripada A sampailah ke Z, dia akan digunakan di dalam bidang-bidang lain. Dan dalam subjek sains sukan, asas dan pergerakan satah dan juga asas pergerakan ini adalah amat-amat penting. Begitu menarik cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh teruskan belajar apa yang kita apakah objektif pembelajaran kita hari ini? Ya, tajuk kita pada hari ini. Ya cikgu. Boleh. Okey, kita tekan sedikit di sana. Baiklah. Macam kertas saya nampak cikgu. Baiklah. Tajuk kita pada hari ini adalah satah dan pergerakan di dalam bidang 3, iaitu 3.1.
Kita tengok apa yang perlu kita capai di dalam standard kandungan dan juga standard pembelajaran sains sukan tingkatan 4. Hari ini kita mula ulang kaji perlahan sebelum kita menghadapi peperiksaan sebenar. Baik, dalam sains sukan SPM 4572 ini adalah merupakan 3 kertas yang utama yang perlu diduduki oleh semua pelajar. Iaitu pada kertas 3 yang sedang dan telah dibuat oleh para pelajar, yang mana dia ada berkaitan dengan kertas projek, satu pada tingkatan 4 dan satu pada tingkatan 5. Dan tempoh masa yang diberikan adalah 2 hingga 3 bulan untuk setiap tugasan yang dikemukakan. Dan saya pesan sekali lagi kepada semua pelajar, ambillah peluang yang secukupnya, kerana di sini kita mempunyai 30% markah. 30% markah untuk keputusan SPM nanti. Dan seterusnya, pada kertas 1, iaitu kertas yang berkaitan dengan soalan-soalan objektif, soalan yang pasti anda boleh jawab, tetapi kena buat pilihan yang tepat. Kerana dia ada pilihan, iaitu aneka pilihan dan juga aneka gabungan, yang mana diperuntukkan masa selama 1 jam 15 minit. Di sini juga kita mempunyai 30% pemberatan markah untuk kertas 1. Dan seterusnya, pelajar akan menduduki untuk kertas 2, yang mana di sini ada 10 soalan struktur yang perlu dijawab, wajib dijawab oleh semua pelajar, terdiri daripada 7 bidang yang dipelajari pada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Mana ada 10 soalan, mana setiap bidang akan mempunyai sekurang-kurangnya 1 soalan. Dan soalan esei kita adalah esei yang berpandu. Dia bagikan 3 soalan esei yang berpandu yang berkaitan dengan bidang 1 sehingga bidang 7. Dan anda perlu jawab 2 soalan saja, dan di sini mempunyai pemberatan markah sebanyak 40%. Masa yang diberi adalah selama 2 jam 30 minit. Lebih berat cikgu untuk kertas 2 itu. Kertas 2 ini lebih berat. Betul. Dan insya-Allah kertas 3 tu kalau 30% yang dilakukan ketika tingkatan 4 dan tingkatan 5, maknanya nak masuk peperiksaan tu dah bolehlah 30% dan tangan. InsyaAllah. Di sini kita boleh berpeluang untuk berinteraksi dengan guru. Guru boleh, kalau silap boleh tingkatkan, boleh baiki dan boleh baiki. Sehinggalah akan dapat, tidak mustahil untuk dapatkan markah penuh 30. Boleh. Markah. Okay? Baik, bidang yang kita akan belajar ini adalah bidang 3, iaitu berkaitan dengan pengenalan sains pergerakan, yang mana standard kandungan kita adalah 3.1 satah dan pergerakan asas, iaitu pergerakan asas berdasarkan satah pergerakan. Apa yang perlu dicapai oleh pelajar semua pada hari ini sepanjang 1 jam ini? Standard pembelajarannya, menerusi pembelajaran hari ini, murid akan dapat ataupun murid boleh menyatakan posisi rujukan anatomi. Posisi rujukan anatomi, menyatakan bahagian tubuh mengikut satah sagittal, satah frontal dan juga satah melintang. Mengenal pasti pergerakan asas berdasarkan satah sagittal, satah frontal dan satah melintang. Dan semua jumlah isi kandungan standard pembelajaran ini akan diselesaikan dalam tempoh 6 jam untuk pembelajaran biasa. Pada hari ini kita hanya ulang kaji. Betul. Kita sentuhkan serba sedikit sahaja. Jadi insya-Allah kita dapat selesaikan dalam tempoh 1 jam nanti. Boleh cikgu? Insya-Allah. Silakan. Baik, kita tengok untuk standard pembelajaran 1, iaitu posisi rujukan anatomi. Di sini ada 2 posisi yang saya tunjukkan. Sisi hadapan, iaitu di mana anatomi, kedudukan di hadapan dan juga kedudukan sisi. Bagaimana kedudukan posisi anatomi ini? Iaitu berdiri tegak, tangan di sisi terbuka, tapak tangan menghadap ke hadapan, kaki dibuka seluas bahu, dan kepala ditegakkan. Pandangan saya buat di sini 200 meter ke hadapan. Bermakna pandangan itu lurus. Bukan pandangan ke hadapan, 200 meter ke hadapan. Bermakna jauh, kita akan tengok jauh. Dan mata pandang pada hadapan sejauh 200 meter lebih kurang. Baik. Posisi ini yang akan kita tentukan deskripsi pergerakan nanti. Kita tengok posisi yang pertama, iaitu superior. Bahagian atas ni adalah superior. Untuk memudahkan kita ingat, Superman dia selalu naik ke atas kan? Superman selalu terbang. Mana superior ini adalah bahagian atas, manakala bahagian bawah pula inferior.
dalam, bahagian bawah. Mana atas adalah superior, bawah adalah inferior. Seterusnya medial. Medial tengah kan? Ada garisan tengah, di bahagian tengah, mana medial. Semua anggota yang bergerak ke tengah, ini adalah kita panggil dia sebagai medial. Dan keluar daripada garis medial itu adalah lateral. Okey? Lateral. Ini perkataan sebenarnya perkataan biasa kita jumpa. Ya. Cuma guna tak guna itu saja. Betul cikgu. Okey, medial, lateral. Seterusnya proximal. Proximal ada dua sini, satu bahu, satu di paha dan satu di bahu. Okey. Proximal, maksud proximal adalah bahagian yang paling hampir dengan batang tubuh ataupun dengan kawasan badan utama. Mana dia berada untuk semua tulang-tulang. Kalau contoh dia, kalau tulang siku, proximal dia adalah di siku, maka yang satu lagi tu bahagian yang jauh dia tu adalah kita panggil distal. Yang jauh daripada anggota badan ini adalah distal, yang paling dekat adalah proximal. Ini nanti kedudukan ini akan menentukan pergerakan kita nanti. Cikgu, dengan segala terma-terma yang cikgu sebut ni boleh diaplikasi untuk daripada pandangan, semua pandangan ya cikgu? Ni semua ni untuk semua pandangan. Baiklah. Okey? Untuk semua pandangan. Sama ada kalau sisi nanti kalau sisi proximal distal. Okey? Betul cikgu. Okey? Baik, pandangan yang Hanif tanya tadi tu semua pandangan. Mana kita tengok pandangan depan, pandangan belakang. Yang mana anterior ini adalah bahagian depan. Kalau kita tengok daripada sisi, potong tengah, depan ni adalah anterior. Dan di belakang ini adalah biasanya bila anterior depan, belakang posterior je. Post. Yes, betul. Ya, posterior. Okey. Bawah posterior. Ini adalah utama. Okey. Kemudian dia ada lagi lah lain-lain yang kita tak perlu sebutkan di sini. Okey. Seterusnya kita dapatkan, kita tengok pembahagian tubuh pula. Masuk kepada standard pembelajaran 2, pembahagian tubuh. Tubuh badan kita ini ada pembahagian-pembahagian dia. Ada berapa bahagian yang Hanif tahu sekarang ni? Pembahagian tubuh. Bahagian tubuh kita. Untuk rujukan kedudukan anatomi ini. Okey, ini cabaran untuk saya ni cikgu. Ya, ada berapa tadi? 3 cikgu. Ya, betul 3 kan? ada 3 ya, betul, alhamdulillah. Ini betul. Sekejap je ajar dah dapat. Alhamdulillah. Seorang murid yang cemerlang. Macam mana cikgu? Seorang murid yang cemerlang. Alhamdulillah, thank you. Terima kasih cikgu. Okey, yang pertama satah frontal. Satah frontal, front, mana front? Depan cikgu. Front ni adalah depan. Okey, front depan. Bermakna kita akan ada satu dinding. Di tengah ni dinding yang mana pergerakan dia tak boleh pergi ke belakang. Macam mana kita nak tengok? Hanya di kiri kanan, sisi saja. Macam sandar dekat dinding cikgu. Macam sandar dinding, macam tu je. Pergerakan kita macam tu je. Betul. Tak boleh pergi. Betul. Bermakna untuk klasifikasi ataupun deskripsi pergerakan. Bergerak boleh bergerak, tetapi deskripsi pergerakannya, bila pergerakan pandang di hadapan, pandang dari depan, hanya ke sisi, front. Seterusnya, ada ini. Cuba kita tanya murid kita tanya pelajar, sebab lama-lama nanti kan tertidur. Wan Nur Adini Wan Adini. Apakah satah seterusnya Adini? Tadi Cikgu Wan cakap ada 3. Yang pertama kita dapat satah frontal. Yang kedua? Satah sagital. Satah sagital. Betul ke cikgu? Ya, betul, satah sagital. Bagus Adini. Macam mana satah sagital? Satah sagital ni kita potong tengah. Medial line tadi. Medial. Mana pergerakan kita pandangan hanya dari sisi. S ni adalah untuk memudahkan kita ingat sisi. Daripada sisi, pandangan dari sisi. Bagaimana pergerakan dia? Ke hadapan dan ke belakang. Depan belakang, atas bawah. Itu untuk pergerakan dia. Mana tengah ni dinding. Dinding tengah. Yang tu saja boleh buat. Kalau kita buat macam ni, nampak tak? Okey, kalau daripada TV, saya tengok, nampak tak pergerakannya? Murid-murid dekat rumah. Kita tak nampak pergerakan apa kan? Tidak nampak dengan jelas. Tapi kalau kita duduk macam ni, nampak tak? Boleh nampak cikgu kembang ke tepi. Mana sisi? Mana sisi pandangan itu adalah pandangan sisi. Dan satu lagi, cikgu nak bagi dengan murid-murid kita cuba ke?
Boleh? Boleh. Boleh. Okey, mungkin kita boleh jemput pula Firman. Mungkin Firman. Firman boleh berkongsi yang kita satah yang Firman. ketiga. Satah melintang. Satah melintang. Satah melintang. Melintang, Betul, ya. Okey, ya, melintang, satah melintang iaitu potong tengah. Potong, potong. Ni potong melintang. Melintang lah cikgu. Kita potong Bagus, melintang. Firman. Mana pergerakan dia hanya Berpusing cikgu. berpusing. Ya. Okey, pergerakan dia hanya berpusing. Okey, berpusing saja. Menarik saya dapati cikgu kata satah frontal sebab front dari Front, depan. dari depan. Ya, sagittal S daripada sisi, Dari sisi. dan seterusnya melintang, Melintang. iaitu begitu Potong, ya yang kita melintang. buat rotasi Dipotong secara badan. melintang. Mana kalau daging kita potong, itu adalah melintang. Cikgu buat saya lapar dah. Okey. Potong daging. Okey. Ya, okey. Okey, seterusnya. Okey, teruskan cikgu. Okey, kita ulang sekali lagi. Satah pergerakan kita ada 3 iaitu satah frontal, satah sagittal dan satah melintang. Dan untuk seterusnya kita akan tengok kepada deskripsi. Deskripsi ni macam apa dia yang perlu kita klasifikasikan dia. Deskripsi, describe. Pergerakan asas berdasarkan kepada satah frontal. Satah yang frontal pandang dulu. dari Kita depan pergi kepada tadi. satu-satu. Betul. Satah frontal dulu. Okey, satah frontal. Nampak pergerakan dia kan? Abduksi cikgu. Okey, pergerakan dia hanya ke kiri, ke dalam, keluar dan ke dalam. Betul. Apa dia nama? Dia klasifikasi apa ni? Describe dia adalah abduksi. B. Abduk, buka. Bawa keluar, buka. B untuk buka, abduksi. B abduksi buka. untuk memudahkan kita ingat kan. Okey, dan satu lagi adalah adduksi ni ke dalam. Okey. Abduksi AB buka di dalam, dekat. Dekat dengan tubuh. Betul. Tu satu untuk pandangan frontal. Tengok kaki pula. Kaki tu. Kaki boleh buka sana, juga cikgu. Buka, tutup. Sama lah kadang-kadang kan. Betul. Buka. Jadi buka ni adalah adduksi masuk ke dalam, di dalam, dekat dengan batang tubuh, dekat dengan medial line, garis medial, dan bawa keluar, buka itu adalah abduksi. Okay? Untuk kaki. Dan seterusnya untuk kaki bawah. Ini bahagian pergelangan kaki ke bawah. Pergelangan kaki ke bawah dia ada masuk ke dalam. Tapak kan? Betul. Macam kita buat regangan cikgu sana. Okay, yes. Sebab tu saya kata kita kena tahu apa dia pergerakan yang kita boleh buat, limitasi pergerakan kita. Okay, limitasi yang pergerakan yang ada dalam tubuh badan kita. Betul. Ini yang penting. Okay? Yang ni kita panggil dalam, inversi, bermakna tapak menghadap ke dalam. Tapak menghadap ke dalam. Dan kalau biasakan kita buat warm up kan? Betul. Stretching kan? Betul. Kita bawa keluar. Bawa keluar ni adalah in lawan dia. Bukan out dia cikgu. Kalau in lawannya out. Eversi. Inversi. Okay? Eversi. So inversi tu kadang-kadang macam kita terpelecok lah cikgu. Yes. Terpelecok pun terinversi kaki kita pula. Terpelecok ke dalam, inversi. Terpelecok keluar, eversi. Okay? Saya suka kata-kata kunci yang cikgu sebut tadi. Macam abduksi B buka, adduksi D dalam. Senang kita nak hafal. Untuk memudahkan kepada pelajar. Bila dia tengok dua tu, sebab dia berpasangan. Nampak tak? Berpasangan. Ya. AB, AD. Ini in, air. Dia berpasangan. Begitu juga yang ni. Dia berpasangan. Okay? Berpasangan. D, press. Press turun ke bawah, iaitu skapula, tulang belakang kita ni, tulang belikat je. Tulang belikat kita tu diturunkan. Betul. Jadi di press. Kalau buat naik atas, kalau di ni elevation dalam bahasa Inggeris, dan elevation. Macam elevator naik kita ke atas. Elevate. Yes, elevate. Betul. Elevate. Naik ke atas. Bermakna kita punya tulang belikat ataupun skapula kita, tulang skapula dibawa naik ke atas. Eversi. Okay? Betul.
Cikgu, saya rasakan menarik betul kita punya perang deskripsi pergerakan asas satah frontal ni macam-macam, dan saya pasti adik-adik murid-murid kita kat rumah juga nak tahu lagi kita ada lagi 2 satah. Cikgu, kita nak belajar betul tak? Tapi sebelum tu cikgu, saya pun nak latihlah sikit dengan depresi, dengan eversi semua cikgu. Kita nak rehat kejap boleh tak? InsyaAllah. Cikgu boleh rehat juga. Kita rehat dulu sekejap. Lepas ni kita nak buat pergerakan, nak goyang-goyang ni. Yes, betul. Betul juga. Kita nak bersenam lagi. Jangan mana-mana, kita rehat sebentar bersama kami di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, cuba teka saya tengah buat pergerakan apa sekarang ni. Mesti ada yang kalau dah dari tengok kita dari tadi, inilah namanya elevasi dan depresi. Tu dia. Anda masih bersama saya Hanif Sean di Sukses SPM 2021, dan hari ini kita sedang tengok-tengok belajar sikit mata pelajaran sains sukan dengan topiknya satah dan pergerakan asas. Saya ditemani tentunya cikgu yang begitu berpengalaman mengajar sains sukan ni, Cikgu Wan Azlin daripada SMK Zainab 2 Kota Baru Kelantan. Kita juga cikgu sentiasa ada adik-adik kita kat rumah, 6 orang daripada SMK Zainab 2, daripada SA Penambang, SMK Putra, semua dari Kota Baru Kelantan juga. Baiklah, cikgu, tadi kita dah tengok dah deskripsi pergerakan asas satah frontal dengan abduksi, aduksi, inversi, eversi. Apa lagi yang kita nak belajar, cikgu? Satah apa lagi? Tadi apa dia? Satah selepas daripada frontal? Selepas daripada frontal tadi apa dia? Saya ke? Kita nak tanya, kita tanya dekat rumah. Cuba kita tanya pelajar kita di rumah. Nanti tertidur dia. Ada sesiapa yang ingin menjawab soalan Cikgu Azlin ni? Satah sagittal. Yes. Satah sagittal. Terima kasih Ayuni. Satah sagittal. Dan seterusnya adalah satah sagittal. Baik, kita tengok pergerakan dia dari kita nampak dari sisi kan? Dari sisi. Baik. Fleksi. Flex. Masuk flex. Kita kecilkan sudut pergerakan. Macam daripada atas tadi, okey. Daripada tepi kan. Ni adalah 180 kan. Mana sudut ni kita kecilkan. Jadikan sini bila kalau kita angkat tangan ke atas, dia akan jadi kosong kan. Betul. Mana 180 daripada bawah naik ke atas, pergerakan sudut di luar dia daripada 180 bergerak semakin kecil. Okey, semakin kecil. Sebab itu dia panggil fleksi. Begitu juga di bahagian kaki, lutut, angkat, sudut semakin kecil. Okey. Lawan dia? Tadi yang mana juga? Tadi ni fleksi, kalau lawan fleksi. dia. Tadi fleksi, lawan dia kecilkan sudut, dia nak besarkan sudut. Ekstensi cikgu. Extend. Betul. Yes, extend betul. Pula. Bagus ni. Okey, extend. Okey, ekstensi. Kenapa ekstensi? Daripada tadi juga 180 dia akan besarkan sudut kan. Yang ni pun besar daripada kecil tadi, dia pergerakan daripada belakang pergi ke depan, maka dia akan jadi 180 semula sudut dia. Mana sudut dia semakin besar. Dia kembali ke tempat asal juga, ke kembali kepada tempat asal, posisi asal dia. Okey. Jadi fleksi dan ekstensi. Dan biasanya yang akan jadi masalah yang ni. Sebab pelajar akan bertukar dengan yang seterusnya ni. Okey. Yang fleksi, ekstensi dan juga ekstensi. Kenapa? Daripada tempat kedudukan asal, okey, sudut sagittal, sudut asal kosong, kita tak ada apa kan. Ini kedudukan anatomi. Turunkan kepala ke depan adalah turun. Fleksi ya cikgu? Fleksi. Kita angkat sikit, jadi bila dia balas balik semula itu jadi ekstensi. Dan terus ke belakang adalah masih lagi ekstensi. Okay. Tapi kalau dia terlalu ke belakang sehingga menyebabkan kita rasa sakit ataupun kecederaan, yang tu kita panggil apa dia? Kalau terlalu tu dah macam terlalu tu kita jadi hyper ekstensi. Okay. Nampak? Beza sedikit saja. Hyperfleksi tak ada cikgu. Kalau terlebih ke depan sampai macam tu pula. Hyperfleksi. Nanti balik saya dah cuba dah sentuh dagu kat sini pula. Okey, yang ni yang biasa yang saya katakan tadi, dia akan bertukar biasanya dengan siku ni. Sebab siku kan masukkan ke dalam. Yang ni yang bawah ni pun kita masukkan ke dalam. Betul. Kenapa yang ni fleksi? Yang ni fleksi, yang ni pun jadi fleksi. Yang ni kita bawa keluar kan? Betul. Yang ni masuk ke dalam. Kerana sudut tadi kan. Sudut ni semakin kecil, maka dia
fleksi. Sudut dia besarkan balik jadi ekstensi. Mana sudut pergerakan ataupun dua pulang tulang didekatkan itu adalah yang didekatkan itu adalah Fleksi. kalau dekat adalah Fleksi. dan dijauhkan ataupun dibuka keluar adalah ekstensi. Kalau biasa kat kampung-kampung kita panggil kita extend rumah sikit. Betul tak? Kita extend. Betul Mana juga. extend tu bawa ke Nak keluar. bagi jauh sikit, bagi besar lagi. Jauh kan? Besar kan? Ya, betul. Betul Perasan tak? juga. Ayah mak kita dulu kalau yang dulu kita panggil kita extend. Kita buat extend rumah lah sikit. Betul. Nak Dengan extend sendiri dah dapur. kita dah guna benda tu, tapi kita bila masuk ke sini jadi apa ni? Masuk tak pernah jumpa pun. Benda simple. Relate balik semula dengan kita punya kehidupan. Betul. Ni bagus sains sukan dia relate dengan kehidupan. Begitu juga dengan tangan. Kalau tadi ke bawah. Bawah ni. Kalau ni Okey, sudut dia tulang, kecil je ke? Okey. Dua tulang dihampirkan. Sudut makin kecil. Jadi inilah fleksi je ke? Jadi fleksi. Naik ke atas, ekstensi. Sampai sini ni masih lagi ekstensi, sehingga atas ni pun masih lagi ekstensi. Yang ni yang saya kata bila melebihi daripada kedudukan normal. Okey, dan biasanya benda ni hanya dilakukan oleh atlet. Jadi dia akan jadi hyperekstensi. Kalau kita buat latihan yang bagus, kita tak ada masalah. Tapi kalau kita orang biasa, keadaan normal kita, kalau kita buat lebih daripada tu, kita akan mengalami kecederaan pada otot ataupun di tulang. Okey. Cikgu, macam saya kenal dengan ramai penari-penari. Ya. Kadang-kadang dia buat macam ni pun jari dia boleh lentik sampai ke belakang, cikgu. Ya, Tu betul. kira macam dia telah dilatih, mana fleksibel dia tu. Yang tu flexibility dia sudah tinggi. Dia dah jadi hyperekstensi dia tidak jadi masalah. Tapi macam kita kalau tarik sikit mungkin boleh cedera lah, tapi sebab mereka dah biasa dengan nari tradisional macam tu kan. Dia kena melalui latihan. Betul. Kalau dia tidak berlatih, dia tidak akan dapat benda-benda macam tu. Okay, sebab tu latihan itu penting. Betul. Sebab tu kita kena tahu limitasi pergerakan kita. Limitasi pergerakan kita itu setakat ni saja. Okay? Kalau bila kita nak dapatkan macam ni, kita kena latih dah supaya kita punya tendon dan juga kita punya otot itu dapat memanjang dengan lebih fleksibel, lebih maksimum. Okey. Baik, ni satah sagittal. Seterusnya bahagian bawah pula kaki. Kaki ni dia ada khusus untuk dia. Untuk khusus. Tengok. Okey, daripada kedudukan asal, ni kedudukan asal dia. Okey, kalau dia buat naik ke atas tu, naik ke atas. Dia naik ke atas, macam mengecilkan sudut dia akan jadi merapatkan dua tulang ke tibia. Okay? Dia rapatkan ke tibia, dia akan jadi fleksi. Sepatutnya fleksi kan? Fleksi je ke? Fleksi dorsi. Ada nama ada kawan dia tu juga. Dorsi fleksi dekat dalam. Dekat. Dorsi, fleksi dorsi. Yang ni fleksi plantar, lurus kan? Ya. Yeah. Kan plantar tu kan dia lurus. Betul. Kita tahu plantar lurus kan? Plantar tu mana sama. Kedudukan dia adalah lurus. Macam penari ballet cikgu, saya rasa selalu berfleksi plantar ketika menari. Ya. Ya. Mana dia lurus. Lurus tu plantar. Okey, kalau kita pergi plantar kapal, plantar bot, plantar mestilah dia lurus kan? Betul. Ni itu untuk kita mudah mengingatkan lah. Okey. Baik, seterusnya, satah seterusnya. Satah siap. Okey. Ni antara pergerakan-pergerakan. Dia ada banyak lagi pergerakan-pergerakan, tapi yang ni yang kita belajar dalam tingkatan 4. Betul. Bila nak belajar lebih banyak, maka kena sambung belajar lebih tinggi. Okey? Ya. InsyaAllah. Satah seterusnya cikgu nak cuba tanya murid kat rumah. Cuba kita tanya sekali lagi. Ya, siapa kita nak jemput cikgu? Kita ada Zuhairah. Siapa? Zuhairah. Silakan Zuhairah. Apakah satah seterusnya? Zuhairah. Satah melintang. Okey. Satah melintang. Tadi satah melintang. Ya, satah melintang. Ya, satah melintang ni adalah potong tengah kan? Potong. Kita potong. Saya ingat tadi macam cikgu cakap untuk rotasi, untuk kita nak pusing ya. Ya, pergerakan kita hanya macam gasing je. Ya, bergasing ya. Kita tengok. Nampak? Dia punya pergerakan dia pada aksis. Pada sendi dia ni, dia pergerakan sedikit saja pusing. Dia pusing. Sikit dia pusing.
macam sendi bahu ni macam tidak bergerak. Kan? Macam skru je kan? Sikit je. Okey, pusing. Okey, ni adalah rotasi, rotation. Putaran. Rotasi. Putaran, Right. putar. Rotasi. Okey. Manakala yang sebelah lagi tu dia pusing juga. Tetapi lebih jauh, iaitu dia menggabungkan kepada 4 pergerakan di situ. Okey, 4 pergerakan di situ dia masuk satah. Cikgu tanya saya. Sagittal, satah frontal tadi kan? Satah Betul. frontal, satah sagittal. Frontal, sagittal dan sekarang kita ada melintang. Dia Okey. gabungan tiga-tiga satah, cikgu. Mana dia punya tu adalah di sendi, bergerak lebih banyak dan di hujungnya adalah satu bulatan. Macam kita buat satu kon di udara. Satu kon di udara. Pusing. Baik. Pusing satu bulatan. Kenapa Tak ada semesti- satu? Kalau satah sagittal, satu bawa keluar daripada flex. Ke depan fleksi. Fleksi. Kemudian bawa masuk. Kalau bawa Satah frontal. Tadi sini yang bawa masuk macam ni. Abduksi. Masuk apa ni? Dekat kan? Aduksi. Betul. And then bawa ke belakang. Ekstensi. Buka ke balik semula. Keluar. Abduksi. B untuk buka. Ya, 4 ni dia campur tadi semua sekali dapatkan satu perkara. Sebab dia ni di sendi pada axial dia tu, di sendi dia tu tidak bergerak begitu bebas sangat. Tapi dia buat satu putaran. Satu circle. Circumdaksi. Sebab tu dia panggil circumdaksi, circle. Menarik. Satu bulatan. Tak semestinya dekat bawah saja. Tidak semesti dekat bawah. Tepi, Ataupun cukup. Tapi mesti kena cukup satu. Kalau dia hanya buat setakat tu, ni dia akan jadi apa dia? Itu fleksi saja, cikgu. Fleksi saja. Dia akan bawa tarik belakang. Baru ekstensi. Betul. Dia habis bawah sini. Baru fleksi balik semula kan? Mana dia kena satu pusing betul-betul. Cukup 4 pergerakan tadi. Mana? Abduksi, fleksi dan juga ekstensi. Dia kan satu bulatan. Dan tengok yang rotasi, dia hanya satu garisan. Dan pergerakan dia pusing, putar. Putaran. Begitulah juga. Yang ni dia ada nama khusus untuk tangan. Untuk bahagian tangan kita ada nama khusus. Khusus. Sendi pergerakan dia, sendi siku. Ya. Sendi siku kita memang tak boleh pusing satu pusingan kan? Betul. Limitasi dia adalah setakat tu. Sebab tu kita perlukan pada limitasi. Satu pusingan. Pusing, masuk ke dalam. Ini adalah kedudukan asal anatomi. Kedudukan asal anatomi, tapak tangan keluar. Kita panggil dia sebagai supinasi, cikgu. Supinasi. Dan kita bawa ke dalam. Jadi pronasi. Tulang semasa pronasi, tulang radial. Nak ingat tulang radial ni dia dekat sama dengan ibu jari. Bagi saya senang, radial ni macam radio lah. Kalau dulu kita nak besarkan suara radio, dia pakai tombol tu kan? Betul. Dia pusing, kita kena pusing masuk ke dalam. Jadi radial. Tulang radial dia akan bersilang dengan ulna. Kita sempat juga pusing radio macam tu. Saya murid-murid kita kat rumah tekan je. Sekarang ni dia tekan payah. Tekan dia. Tapi tekan pun masih lagi jadi radio macam ni. Dia tangan duduk bawah, dia tak tekan macam tu. Dulu kita cari masa dia gerak macam ni nak cari frekuensi. Yes. Betul. Mana kalau tapak tangan ke bawah, dia jadi pronasi dan buka keluar adalah supinasi. Kalau di Kelantan, kalau kita ikut dialek Kelantan senang. Dalam dialek Kelantan kita kata prok. Prok tu ambil nasi, ambil makan. Prok nasi. Perok je ke? Prok nasi. Pro nasi Pro nasi. Selalu guna kat rumah ni. Satu lagi supik. Supik nasi, sumpik. Plastik kita dah bawa nasi. Supik nasi. Macam ni je juga supik. SUPIT. PIT, supik. Supik nasi. Boleh. Jadi supik kawan-kawan Kelantan saya siap. Yang tu di Kelantan. Kalau hot dia tu gunakan perkataan-perkataan lokal pun tak ada masalah. Sebab untuk kita mengingatkan kita punya perkataan ataupun deskripsi yang telah ditetapkan. Betul. Saya pun belajarlah cikgu terma baru. Dan kepala sama juga. Buka tepi kiri kanan adalah rotasi. Rotasi ni pusing.
Lepas ni yang ni biasanya kita akan buat dalam kita punya Regangan, regangan dan juga Ya. daripada stretching kita, okey? Betul. Stretching regangan. Begitu juga yang bawah. Yang bawah kita lebih spesifikkan dia. Rotasi juga. Pusing macam tangan juga tadi. Macam tangan juga pusing. Tetapi kita lebih spesifikasikan dia sebagai... Tadi apa dia? Kedudukan anatomi tadi apa dia? Yang di tengah ni adalah media. Yang di luar itu adalah lateral. Mana kalau pusing keluar, rotasi lateral. Pusing ke dalam, rotasi medial. Okay? Okey, menarik cikgu. Cikgu saya rasa menarik betul dengan dialek-dialek Kelantan yang kita ada dekat sini kan. Tu saya rasa begitu menarik. Ya cikgu, kita mungkin nak berehat sebentar. Dah 3 SATA kita belajar. Lepas ni ada banyak lagi saya pasti yang cikgu nak kongsikan ya. So pastikan anda semua kat rumah jangan ke mana-mana. Bolehlah kita tengoklah apa dialek-dialek Kelantan lagi kita belajar. Saya pun nak ambil peluang dengan cikgu Wan kita. Jangan ke mana-mana. Sama kami Hanif Sean di Sukses SPM 2021. Berehat sebentar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, nama saya masih bersama kami di Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Ya, tadi saya nak duk prok. Tadi duk prok dengan apa tadi yang supi nasi tu? Dengan supi. Yes. Okey. Menarik betul. Saya bersama Cikgu Wan Azlin ya, daripada SMK Zainab 2 Kota Baru Kelantan. Ya, hari ini kita belajar sains sukan mengenai satah dan pergerakan asas. Saya suka dengan kata-kata kunci yang Cikgu Azlin kita bagi hari ini dengan segala dialek-dialek yang baru yang saya belajar. Ya. Okey, Cikgu, teruskan. Apa lagi yang kita ada untuk hari ini? Baik, sebenarnya kita tengok contoh dalam satu permainan sukan. Baik, dalam satah pergerakan, kita berlaku daripada tiga satah kan? 3 satah. Dia ada 3 satah. Dan setiap pergerakan dalam aksi sukan kita tu, dia akan melibatkan 2 ataupun 3 satah serentak. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada kedudukan pemain softball ini. Mulakan dengan satah frontal. Apakah pergerakan-pergerakan yang berlaku dalam satah frontal ini? Fikri. Okey, kita jemput murid kita di rumah, Fikri. Fikri. Pergerakan frontal untuk frontal. Satah abduksi. Di mana abduksi? Di mana abduksi? Abduksi di dalam. Iyalah, di dalam apa dia? Bahagian mana? Di luar. Bahagian mana? Bahagian bahu. Bahu? Tangan. Bahu kanan. Tangan tangan. AB ke AD? Dalam ke AB. Buka ke dalam? Dalam. Dalam AD. Aduksi. Lagi? Selain daripada tu? AD. Selain daripada aduksi? Satah frontal. Seterusnya, Firman. Okey, Firman. Abduksi. Abduksi. ABC. Okey, Fazlin? Inversi. Inversi? Apa ni satah mana? Inversi satah mana? Frontal ke satah? Sejuta? Inversi? Frontal. Yes. Okey, satah frontal. Okay. Baik, kita tengok. Apa dia aktiviti yang boleh ni? Adalah abduksi, B, buka. Yang ni dia buka kan? Okay, yang ni dia buka kan? Betul. Okey, dia buka. Ni dalam, AD. Ni masuk dalam. AD, inversi. Tengok kaki dia. Kaki dia terangkat kan? Betul. Tumit masuk ke dalam. Jadi inversi. Kalau kita tak perhati betul-betul, tidak lihat betul-betul, tidak analisis betul-betul, kita tak dapat benda ni. Okey? Dan seterusnya kepada satah sagitta. Satah sagitta, siapa dia? Siapa nak jumpa cikgu? Siapa nak jumpa? Kita jumpa Aidini. Ayu ni. Ayu ni. Ekstensi. Sagittal, ekstensi. Di mana ekstensi? Pun di siku ni kan? Extend. Dia bawa keluar. Okey? Extend, dia bawa keluar. Bila kita pukul, selepas pada kita pukul, kita bawa keluar kan? Kita bawa keluar. Ekstensi. Dan lagi? Satah sagittal. Fleksi dorsi. Okey, fleksi dorsi di mana fleksi dorsi? Di kaki belakang. Okey. Kaki belakang, sudut dia masuk kan? Yang ni masuk ke dalam. Dorsi
Dan plantar yang ni. Straight. Turun ke bawah, cikgu. Okey. Ya. Saya akan tarik. Okey. Dan seterusnya, satah melintang. Satah melintang. Rotasi Rotasi di mana? Dia nak pukul bola. Pinggang. Okey, di pusing pinggang. Okey, dia pukul, pusing. Okey. Pusing. Kemudian pronasi. Perok nasi. Okey. Betul. Tapak tangan ke dalam. Betul. Okey, tapak tangan ke dalam. Dan supinasi, tapak tangan keluar yang pegang, pegang bat ni. bat tu. Dan satu lagi rotasi lateral. Rotasi lateral. Bahagian kaki ni juga dia keluar. Baik, seterusnya kita tengok soalan-soalan contoh. Contoh-contoh soalan pengukuhan. Okey, Fikri, jawab soalan satu. Soalan juga apa tadi? Gambar rajah tu menunjukkan satu lakuan kemahiran. Okey, kita jemput. Okey, jemput. Fikri. Fikri, cuba Fikri bacakan soalan tersebut. Firman ke Fikri? Fikri, beritahu. Fikri. Gambar rajah di bawah menunjukkan satu lakuan kemahiran dalam sukan. Nyatakan satu pergerakan asas pada satah segital di sendi Q dalam gambar rajah 1. Jawapan saya B, fleksi. Okey, fleksi. Baik, kita tengok rotasi ni. Satah mana? Satah melintang, cikgu. Melintang. Betul. Satah melintang. Okey, fleksi. Fleksi ialah pada satah sagittal. Sagittal. Tengok dari sisi. Abduksi satah frontal. Frontal. Mana ni salah, dua ni. Betul. Ekstensi. Kejap je. Sagittal. Kan? Mana kita nak satah sagittal. Bila kita tengok satah mana dan pergerakan yang mana. Yang ni dia buka ke dia kecil ke dia besar? Dia bengkok siku dia, cikgu. Bengkok siku kan? Daripada kita kena balik kepada kedudukan asal anatomi. Betul. Bila kecil adalah maka fleksi. Betul lah kan? Betul ke? Betul juga. Okay. Dan seterusnya. Tak adalah orang lari macam ni. Yes, tak ada orang lari. Okay, seterusnya. Soalan seterusnya. Cepat sikit. Kita siapa cikgu dah, cikgu? Fazlin. Okey, Zaira. Okey. Zuhaira. Okey, Zaira. Zaira boleh unmute mic. Sila baca soalan. Gambar rajah di bawah menunjukkan satu kemahiran dalam permainan bowling. Nyatakan satu deskripsi pergerakan pada satah melintang berdasarkan gambar rajah 2. C. Rotasi. Baik, yang ni melintang. Melintang ni ada rotasi dengan supinasi. Okey. Betul. Mana? Betul. Okey, seterusnya. Baik, tengok kita tengok. Dia punya kedudukan satah melintang dia di bahagian pinggang. Ni pun sama. Okey, ni adalah rotasi di leher. Daripada kedudukan anatomi dia adalah menghadap ke depan. Ini dia sudah buka. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey. Ni boleh soalan terakhir kita, cikgu, sebelum kita buat rumusan kejap lagi. Okey, selepas ni. So, mungkin saya bacakan soalan tersebut. Antara berikut manakah pergerakan asas yang dilakukan oleh pemain tersebut pada satah frontal dan satah melintang? Abduksi, ekstensi, fleksi plantar, pronasi. Frontal. Kita cari satah frontal dan satah melintang. Abduksi ialah pada satah frontal. Ekstensi pada satah sagittal. Fleksi plantar pada satah sagittal. Betul, cikgu? Sagittal. Ya, mana salah lah. Okey. Pronasi ialah satah melintang. Okey, satah melintang. Mana 1 dan 4. Frontal 1 dan Betul, cikgu? 1 dan 4. Jawapan D. Alright. Baiklah. Okey, last kita tengok cikgu, yang kalau boleh. Saya rasa kita perlu buat rumusan ya, cikgu. Kalau boleh secara ringkas, apa yang kita dah belajar hari ini? Okey, baik. Apa yang kita belajar hari ini adalah satah tentang berkaitan dengan satah dan juga pergerakan asas. Dan apa yang perlu kita dapat ataupun kita pastikan dalam tajuk ini yang wajib diketahui oleh pelajar-pelajar adalah kenal pasti dulu pergerakan itu. Kenal pasti. Kedudukan asal anatomi. Apa-apa kita nak tentukan satah, kita balik semula kepada kedudukan asal anatomi. Pergerakan asas kemahiran, kita kena tahu serba sedikit tentang permainan-permainan tu. Pergerakan asas dia macam mana. Kemudian terminologi yang digunakan. Abduksi, supinasi, pronasi dan sebagainya. Kemudian gunakan dengan tepat. Kalau untuk satah sagittal, untuk satah frontal. Dan kenal pasti kata kunci pada soalan tadi yang saya garis-gariskan tadi. Okay, kata kunci apakah keperluan soalan itu. Kemudian tumpuan utama dia kepada satah dan juga pergerakan
sendi dan otot tadi. Baiklah. Itu menarik cikgu. Saya rasa pasti murid-murid kita dekat rumah juga begitu gembira sebab kita dah macam-macam kita belajar mengenai sains sukan hari ini. Ya, saya juga ingin yang pasti kita ada 3 satah yang seperti cikgu telah katakan dan juga segala pergerakan yang ada kena dengan satah tersebut ya. So dengan itu alhamdulillah kita sampai ke hujung rancangan kita untuk hari ini ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu Wan Azlin daripada SMK Zainab 2 Kota Baru Kelantan. Juga adik-adik kita murid-murid di dalam talian juga terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih kerana menonton sama kami sekarang. Kejap lagi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Saya Azuraihan binti Abdullah, ibu kepada Nisa Amalin binti Muhammad Syahril, calon SPM 2021. Walaupun kita berada di dalam pandemik COVID-19, pembelajaran menjadi begitu mencabar, saya mengharapkan agar anak saya mampu untuk menghasilkan result yang cemerlang di dalam peperiksaan SPM beliau, khususnya subjek kegemaran beliau iaitu sains sukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rusilawati binti Muhammad Najib, ibu kepada Wan Nur Adini binti Wan Nur Azhar, calon SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran sains sukan. Sains sukan merupakan salah satu mata pelajaran kegemaran anak saya. Semoga dia akan memperolehi kejayaan yang cemerlang untuk SPM 2021 dan didoakan juga untuk calon-calon SPM yang lain.